Selamat pagi kelas. Selamat pagi, Cikgu. Okey, sekarang sila ambil tempat duduk masing-masing. Pada minggu lepas, kita telah pelajari topik pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimana pula dengan hari ini? Jadi, sila beralih perhatian ke tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum itu kelas, sila perhati dalam skrin yang akan saya paparkan ini. Sila beri perhatian sebab cikgu akan tanya soalan sebentar lagi. Okey. Apa yang anda lihat dalam gambar tersebut? Kapal. Okey, kapal. Seterusnya, Map. okey, map iaitu peta dunia. Yang ini apakah? Sampan. Sampan. Dan dalam gambar ini, apakah yang anda lihat? Yang ni mak awak selalu masak dekat dapur. Apa? Bahan masakan iaitu rempah ratus. Dan ni tadi Kapal. dan ini Duit siring. ya, mata wang dunia. Ni kapal dan ini ilmu dan ini peta dunia. Jadi kelas, berdasarkan gambar yang telah ditunjukkan, adakah pelajar sekalian tahu topik yang akan kita pelajari? Okey. Jadi topik yang akan kita pelajari pada hari ini ialah Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Pelajaran, cikgu berharap murid-murid sekalian sekurang-kurangnya dapat menyinaraikan 3 faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, dapat menghuraikan aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka beserta contoh yang sesuai. Akhir sekali, murid dapat menghubungkaitkan faktor kegemilangan dengan aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, pelajar sekalian, sila rujuk muka surat 74. Topik pembelajaran kita hari ini merupakan kesinambungan dari pembelajaran kita pada minggu lepas, iaitu pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Pada hari ini kita akan mempelajari 2 aspek penting, iaitu faktor kegemilangan dan aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi pelajar, terdapat 3 faktor penting kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Boleh pelajar baca? Faktor pertama iaitu Kepimpinan raja. Sistem pentadbiran dan sistem pemerintahan. okey, terima kasih pelajar kita. Okey. Jadi dengan ringkasan ini, cikgu ingin huraikan dengan penerangan yang lebih terperinci. Dalam muka surat 74, faktor kegemilangan yang pertama iaitu kepimpinan raja. Raja merupakan ketua pemerintah dan ketua kerajaan yang mempunyai kuasa tertinggi. Kalau lihat dalam gambar tersebut, yang berbaju kuning itu ialah Sultan Melaka yang bertakhta di singgasana. Okey. Bagaimanakah faktor ini mempengaruhi Kesultanan Melayu Melaka? Yang pertama, Sultan Melaka ini adalah keturunan Raja Palembang. Dalam buku teks Sulalatus Salatin, pemerintah Melaka berasal daripada zuriat keturunan anak Palembang yang dikatakan bersusu galur daripada Iskandar Zulkarnain. Jadi,
Susu Galuh ini memberikan taraf kedudukan yang tinggi kepada Sultan Melaka dalam kalangan kerajaan lain di alam Melayu. Yang kedua, kepimpinan raja di Melaka juga dipengaruhi oleh peranan yang unggul. Raja dikatakan mempunyai peranan dalam sistem pemerintahan dalam menjadi simbol perpaduan dan kemakmuran. Raja juga merupakan ketua angkatan tentera, mengetuai hubungan diplomatik, menyelaraskan kegiatan ekonomi, menjadi ketua agama Islam dan menegakkan keadilan. Selain itu, kepimpinan raja juga dibuktikan melalui daulat dan alat kebesaran. Kepimpinan raja juga dikaitkan dengan konsep daulat dan derhaka, serta pelbagai institusi kerajaan seperti adat istiadat, istana dan alat diraja. Seperti dalam buku teks tersebut, jika anda melihat nobat diraja, tombak berambu, pending diraja dan cap mohor. Perkara ini sentiasa pelajar lihat di dalam televisyen, di mana adanya pertabalan diraja. Kita dapat melihat nobat diraja. Semua ini merupakan warisan Kesultanan Melayu Melaka yang masih dikekalkan oleh institusi raja-raja di Malaysia yang wujud pada hari ini. Seterusnya, istilah daulat merupakan kuasa dan kewibawaan raja sebagai pemimpin. Rakyat mengakui kedaulatan raja dengan memberikan taat setia sepenuhnya dan tidak boleh menderhaka kepada raja. Dalam kepimpinan raja ini, kewibawaan raja seperti adil, berwibawa dan mengambil berat terhadap kebajikan. Saya rasa dalam keempat-empat isi ini membuktikan kepimpinan raja sangat penting dalam kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, isi kedua iaitu sistem pentadbiran di muka surat seterusnya. Dalam sistem pentadbiran ini, Sultan berada di puncak sistem pemerintahan dan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka, manakala dibimbing oleh golongan pembesar. Dalam skrin ini, jika pelajar boleh lihat, terdapat sistem pembesar 4 lipatan yang sangat penting dalam Kesultanan Melayu Melaka. Pembesar ini merupakan pentadbir kerajaan pada peringkat pusat, jajahan, daerah, mukim dan kampung. Pelajar boleh baca ini. Di bawah sultan merupakan Pembesar berempat. Seterusnya, Pembesar belapan. seterusnya Pembesar 16. dan Pembesar 32. sistem piramid ini menunjukkan kedudukan raja di peringkat yang paling atas, manakala pembesar merupakan institusi membantu raja dalam memerintah di Melaka pada suatu ketika dahulu. Seterusnya, jika raja begitu besar peranannya, bagaimana pula dengan peranan pembesar? Dalam sini, tugas utama pembesar ialah mewujudkan sistem pentadbiran yang berkesan seperti menjaga keamanan kawasan, mengutip cukai dan hasil lain melalui sistem serah dan membekalkan tenaga ketika perang dan menyediakan tenaga buruh melalui sistem gerah. Jadi, pentadbiran yang mantap ini telah membawa kemakmuran dan kemakmuran kepada Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Seperti yang ditunjukkan dalam skrin, sila baca. Empire yang luas. Empire yang luas. Yang kedua, Pusat penyebaran agama Islam. yang ketiga, Pusat perdagangan. dan yang keempat, Pengurusan perdagangan. seperti yang telah disebut oleh rakan kita sebentar tadi, ialah
Yang pertama, empayar yang luas. Yang kedua, pusat penyebaran agama Islam. Yang ketiga, pusat perdagangan. Dan yang terakhir, pengurusan perdagangan. Keempat-empat ini ialah aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka yang akan kita teruskan pada hari ini. Dalam empayar yang luas ini, terdapat cara pembentukan empayar, iaitu melalui penaklukan. Yang kedua, perkahwinan. Dan yang ketiga, melalui naungan. Semestinya, melalui ketiga-tiga cara ini, telah memberi kepentingan kepada empayar Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama iaitu dalam politik, ekonomi dan sosial. Dalam kepentingan politik, Melaka dapat meluaskan wilayah dan jajahan takluk, mengukuhkan hubungan dengan kerajaan yang ditakluk, menyekat pengaruh kuasa serantau. Dalam aktiviti pertama ini, cikgu akan tuliskan jawapan yang pelajar sekalian sebut. Jadi, berdasarkan penerangan cikgu terlebih awal tadi, apakah yang faktor-faktor yang mempengaruhi kegemilangan Melayu Melaka? Okey, pelajar, apakah jawapannya? Faktor-faktor Kepimpinan raja. Kepimpinan raja. Yang lain dengar, sila catat dalam buku nota masing-masing. Faktor yang pertama iaitu kepimpinan raja. Yang kedua, Sistem pentadbiran. okey, sistem pentadbiran. Yang ketiga, Sistem perundangan. okey, sistem perundangan. Terima kasih pelajar yang telah menjawab soalan cikgu. Melalui thinking map ini, diharap semua pelajar dapat memahami topik ini dengan ringkas. Dengan lihat, saya fikir dan saya bertanya. I see, I think and I wonder. Okey. Sila rujuk gambar tersebut. Apa yang pelajar boleh lihat? Dalam kumpulan masing-masing, sila bincangkan peranan Pelabuhan Melaka sebagai pusat perkapalan dan sebagai akhir dapatan kajian, cikgu nak seorang wakil ke hadapan dengan menunjukkan peta item yang ada di Pelabuhan Melaka, Syahbandar yang menjajah kebajikan perdagangan, peribadatan. Sebagai rumusan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap semua pelajar telah mengingati topik pembelajaran kita, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegemilangan Melayu Melaka, dan yang kedua, aspek kegemilangan Melayu Melaka.